Ya, perjalanan langkah kita ni, kita berjalan dalam keadaan bagaimanakah Luqman membetulkan cara jalan anak-anak, jalan anak dia, menasihati bagaimanakah cara pembawaan yang betul. Disebutkan dalam ayat tadi, wala tamshi fil ardi marha. Ada satu ayat lain dalam surah Al-Isra ayat yang ke-17, kata Allah Subhanahu wa taala, wala tamshi fil ardi marha innaka lan takhriqal arda wa lan tablughal jibal tuwala. Ya, itulah kata Allah Subhanahu wa taala, jangan berjalan di atas muka bumi dalam keadaan yang sombong. Asasnya kenapa? Satu ayat yang berbentuk sindiran. Kerana kamu tu tidak mungkin akan dapat mampu menembus bumi, dan engkau tidak akan dapat menyamai mengatasi tingginya gunung ganang. Maknanya kamu tu siapa untuk berjalan dalam keadaan yang sombong? Siapa kamu? Kalau balik semula kepada ayat awal tadi, yang habbatul khardal tadi, Nabi SAW bila terima ayat surah Ali Imran 10 ayat yang terakhir, antara pembawaan baginda SAW ialah Rasulullah ni suka melihat langit. Dan bila melihat langit, kesannya ialah dia menyedarkan saiz kita ni di alam ini. Ya, tengok langit yang luas, bintang-bintang yang bertaburan, Masya Allah. Ya, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Tengok langit, kita akan rasa kita ni kecil. Kalau misalnya dalam kehidupan kita orang-orang yang sombong, yang menyebabkan orang ni sombong, dia overestimate dia tu siapa. Ditimpa dengan penyakit terpandai, terkacak, terhandsome, tergagah, tersix pack, semua dia lah. Suruhlah dia tengok langit. Kalau dia tak boleh tengok langit pun, kita tolong dia buat reality check. Kamu tu duduk di mana? Mesti Melaya. Mesti Melaya tu di mana? PJ. PJ tu di mana? Selangor. Selangor tu di mana? Semenanjung. Semenanjung tu di mana? Malaysia. Malaysia tu di mana? Asia Tenggara. Asia Tenggara di mana? Benua Asia. Benua Asia di mana? Daratan bumi. Daratan bumi berada di mana? 1/3 planet bumi. Planet bumi di mana? Sistem Suria. Sistem Suria di mana? Ya, galaksi Bima Sakti. Galaksi Bima Sakti di mana? Tanya lagi. Jap. Yang dekat UM tadi tu, mana dia? Siapa dia dekat alam ni? Kalau sekiranya kita dapat berita kata ada pokok belakang rumah daun jatuh ke tanah, penting ke? Lantaklah tumbang satu pokok pun, selai daun jatuh ke tanah, apa pentingnya? Nisbahnya kepada kita, betapa kecilnya kita. Yang kamu rasa sangat tu, kau siapa? So Nabi SAW bila tengok langit, Rasulullah dapat feeling tu. So bila Nabi qiyamul lail, Rasulullah angkat takbir. Apa Rasulullah sebut? Allahu Akbar. Dan benda itu menjadi substantial, baru ada makna. Allah Maha Besar, aku Maha Kecil. Kita semayang cara Nabi SAW, kita betulkan fizikal kita. Tangan nak letak kat mana? Nak baca Fatihah kuat ke nak baca bismillah kuat ke ataupun perlahan? Rukuk macam mana? Sujud macam mana? Yang tu kita betulkan ikut cara Nabi. Alhamdulillah. Tetapi hati kita tak sama dengan hati Nabi SAW. Rasulullah masa sebut Allahu Akbar, Allah Akbar. Dan aku adhaf, saghir, abdun. Rasulullah suka dia dipanggil sebagai abduhu wa rasuluh, hamba Allah dan utusannya. No more than that. Tetapi kita semayang dengan jiwa seorang bos. Dan jiwa seorang bos ini, orang kata little Napoleon. Daripada security, sampailah kepada setinggi-tinggi pangkat. Ada cota, rasa macam nak hempuk dunia. Tu baru dapat cota, belum dapat cemeti. Daripada orang yang sekecil-kecil pangkatnya, sampailah kepada pakar. Seorang pakar. Pakar apa? Pakar telinga, ya, telinga. Di manakah telinga itu di alam ini? Yang surah Yusuf kata, wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Atas daripada orang yang paling berilmu, ada yang lebih berilmu. Maka Nabi bila tengok langit, Nabi kecil rasa jiwa. So bila masuk solat, Rasulullah masuk dalam solat dengan jiwa yang kecil. Kesannya apa? Keluar daripada solat, jadi hamba Allah yang menguasai dunia. Kita masuk dalam solat, masuk dalam kilang dengan jiwa besar. Keluar sebagai orang pangkat besar yang tak ada apa-apa.
Jadi balik pada sini, Allah Ta'ala sebut, jangan jalan di atas muka bumi dalam keadaan yang sombong. Kenapa? Tembus bumi tak mampu, lepas gunung tak sampai. Kamu hanyalah kamu. Maknanya, kalau kita sedar kita ni siapa, kita tak mampu untuk sombong. Yang disebutkan dalam satu hadis Nabi SAW, la yadkhulul jannah man kana fil qalbihi zaratun minal kibr. Tidak akan masuk syurga orang yang dalam hatinya walaupun ada sebesar zarah sifat kibir, sombong, takabur. Maka itu pesanannya. Seterusnya, jangan berjalan dalam keadaan sombong ni. Dia mengingatkan kita kepada satu peristiwa apabila seorang sahabat Abu Dujanah, radhiyallahu anhu, dalam peperangan Uhud, Abu Dujanah jalan di hadapan Nabi dalam keadaan yang sombong. Saya tak tahu macam mana lah cara jalan kan. Jalan dalam keadaan yang sombong. Buat gini dah macam Aziz Attar pula kan ya. Gelak orang kaya kan ya. Gelak itu kan ya. Yang di sini ni Abu Dujanah jalan dalam keadaan yang sombong. Dan kata Nabi SAW, jalan yang macam tu dibenci oleh Allah Ta'ala kecuali dalam peperangan. Maknanya dalam masa perang, bila kita berhadapan dengan orang yang menunjuk kuasa, jangan pula kita ni merendahkan diri. So kita kena tampil dengan sama par dengan dia. Bukan kita menyombong, tetapi kita tidak membiarkan diri kita rendah di hadapan orang yang sedang memandang rendah kepada kita. Kan? Maknanya Rasul kata jalan macam ni sombong, jalan cara berjanah ni dibenci oleh Allah kecuali dalam peperangan. Jadi kalau misalnya kata orang kata, engkau tak apa, kan? Mana katalah, contohnya saya teringat kenangan masa saya pergi kursus BTN tahun 1993. Ni cerita lama dah ya, mungkin BTN dah berubah dan mungkin orang tu semua dah insah, dah bertaubat dah. Tapi saya ingat lagi taklimat yang pertama yang sampai pada kami sebelum kami fly dulu. Ni pelajar-pelajar yang nak fly pergi ke Jordan, Mesir, Morocco ni kena ingat, saya baru lepas mengkursuskan imam-imam masjid. Mereka semua dapat saya tundukkan. Setakat macam kamu ni, tak payahlah. Itu saya ingat lagi. Sebab saya penghulu. Ya. Pada masa tu. So, bila orang macam tu, saya ya, insyaAllah, ya, saya tidak akan melawan. Bukan macam tu. Orang sombong tu, depan dia, jangan kita gitu. Kena tegas. Tak apa, it's okay. Tak ada kita cari pasal bergaduh pula. Tapi maknanya jangan kita merendah, oh, yalah saya takutlah, terima kasih, ya. Perintahlah saya suruh buat telur ke apa ke, bagilah. Kan? Jangan macam tu. Orang sombong depan kita, kita kena upkan diri kita. Macam beberapa kali kami mengendalikan program, saya kesian tengok beberapa orang pelajar cream of the cream yang telah ditipu oleh pensyarah-pensyarah mereka yang telah mewar-warkan bahawa mereka ni berada di kemuncak dunia. Sehingga mereka menjadi begitu sombong dalam program. Ada pelajar pelajar-pelajar yang top student ni kan, yang nak fly dapat beasiswa yang luxury, yang hebat, scholars ni, sangat sombong. Tengok kita semacam, saya baru nak start ceramah, surat khabar letak depan. Padahal SPM, sijil pun tak ada, baru ada slip je. Jadi orang macam tu tak boleh kata, saya minta maaf, nyusah awak, boleh tak 15 minit saya nak bercakap? Jangan macam tu. Orang yang macam tu, tegas. Excuse me, Mr. SPM holder, I'm talking to you. Kan? Walaupun atas ni ketayap, tapi mulut ni taklah pelat sangat nak cakap orang putih. So dengan yang sombong ni, kita kena up sedikit. Jadi dalam kes ini, ada masa-masanya kesombongan itu perlu dibawa dengan cara yang betul lah, dos dia. Macam Abu Dujanah buat dalam perang Uhud. Jalan tu biar jalan dalam bentuk yang tinggi untuk menggerunkan orang, untuk supaya orang tu boleh tidak memijak, ya, memandang rendah kepada kita. Tapi bukan orientasinya sombong, tapi orientasi ialah untuk tidak membiarkan diri kita dipandang hina. Ya, dalam kes yang begitu. Jadi lanjutan daripadanya dalam keadaan masa yang sangat terbatas ini. Seterusnya pada nasihat yang terakhir yang disampaikan oleh Luqman kepada anaknya, waqsid fi mashyika. Oleh itu, jangan jalan dalam keadaan sombong, jangan jalan dalam keadaan yang sedemikian rupa. Justru hendaklah kamu waqsid fi mashyik. Hendaklah kamu berjalan dalam keadaan yang bersederhana.
waghdud min sautik, dan apabila bercakap, rendahkan suaramu, inna ankaral aswat la sautul hamir, kerana seburuk-buruk suara ialah suara keldai. Seburuk-buruk suara ialah suara keldai. Maka dalam ayat ini disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bahawa jalan yang betulnya ialah berjalan dalam keadaan yang sederhana. Tuan-tuan dan puan-puan boleh buka kitab Syama'il Muhammadiyah, karangan Al-Imam At-Tirmidzi, ringkasannya ada, diterbitkan oleh Telaga Biru dengan terjemahan yang seingat saya lah. Dalam tu ada diceritakan dengan terperinci macam mana cara jalan Nabi, cara duduk Nabi SAW. Maka salah satu daripada keterangannya menceritakan bagaimana Nabi SAW ni bila berjalan seperti orang yang turun bukit tapi tidak terlalu laju. Maknanya jalannya, orangnya, saya tak boleh nak menunjukkan sebab aku tunjukkan adakah macam itu, saya tahu, tapi maknanya jalannya itu pantas tetapi tidak tergesa-gesa. Maknanya orang yang berjalan dengan kemas. Waqsid itu maknanya just nice, appropriate. Janganlah tanya saya, so macam manakah jalannya? Yang itu kena buat kursus lain lah. Kena cari orang-orang yang image consultant ke untuk menunjukkan bagaimanakah cara jalan yang betul untuk bawa. Tapi dalam ayat ini disebutkan waqsid fil masyi, jalan itu jalan dalam keadaan yang bersederhana. Sebahagian daripada ulama menafsirkan perkataan waqsid fi masyi itu bukan hanya soal jalan fizikal, tetapi juga fi masyi itu dalam perjalanan hidup. Semua benda hendaklah dilakukan dalam keadaan yang bersederhana. Bersederhana tu maknanya just nice, bawa kita. Kerana kata Hasan Al-Basri mengungkapkan tentang surah Hud ayat yang 112, 13, 14 tentang istiqamah. Salah satu daripada punca kita tak boleh nak istiqamah ialah apabila kita tak patuh perintah Allah, wala tatrau, jangan melampau. Jangan melampau ni maknanya buat lebih daripada yang disuruh. Saya nak qiyamul-lail daripada pukul 3 sampai pukul 6. Dapatlah buat sekali, lepas tu tak buat dah 10 tahun. Serik rasanya kan? Ataupun saya nak semayang, saya nak puasa tiap-tiap hari sepanjang tahun. Lebih, bersuruh. Maknanya buat itu jangan lebih, la ziyadah wala nuqsan. Kata Hasan Basri, az-ziyadatu wa nuqsan akhawan. Lebih-lebih, kurang-kurang ialah adik-beradik. Dua-dua merosakkan. So yang perlu dibuatnya ialah bersederhana, menepati. So kita bawalah diri kita dengan secara orang kata just nice. Dan yang paling pentingnya juga ialah jangan keraskan suara, rendahkan suaramu semasa berkata-kata. Waghdud min sautik, inna ankaral aswati la sautul hamir. Kerana sesungguhnya mengeras-ngeraskan suara itu, suara-suara yang mengeras-ngeraskan suara itu adalah merupakan seburuk-buruk suara, iaitu seperti suara keldai. Jadi keldai ni disebut ni dengan tujuan untuk memberikan konotasi sesuatu yang buruk, hodoh dan hina. So maknanya bila kita bercakap, bukan sahaja intonasi perlu dalam bentuk yang kadar yang sesuai, tanpa perlu ditinggi-tinggikan ketika bercakap, dan begitu juga ketika berpendapat. Tidak perlu menekan-nekan pendapat, kerana menekan-nekan suara, menekan-nekan pendapat itu, kalau tidak ianya merupakan suatu kebodohan sehingga associated dengan keldai, ianya merupakan suatu yang lari daripada watak seorang manusia yang sempurna seperti yang dinasihatkan oleh Luqman kepada anaknya. Maka mungkin daripada situ bahagian yang akhir yang ingin saya sentuh daripada nasihat ini ialah, tuan-tuan dan puan-puan, bila disebutkan waghdud min sautik, hendaklah kamu pelihara intonasi suara kamu, dia juga memberikan implikasi kepada kita supaya kita peka dengan intonasi suara. Tadi ada soalan yang tanya, bagaimanakah caranya untuk saya mendapat hikmah dalam berdakwah? Salah satu daripadanya ialah kemahiran mendengar. Dalam surah Az-Zumar kan yang disebut tu, kemahiran mendengar. Alladzina yastami'una al-qaul fayattabi'una ahsanah. Orang yang mendengar dan mengikut yang terbaik. Pendapat-pendapat yang datang, dengar dulu, kemudian ikut yang terbaik. So apakah yang dia nak dengar? Jangan hanya dengar perkataan, tetapi berikan juga perhatian kepada intonasi suara dan juga bahasa tubuh. Perkataan hanya mewakili 10%.
Ada banyak lagi benda yang belum sempat dibincangkan. Tadi saya tanya dengan pihak Rusetia, boleh ke program ni dipanjangkan sampai ke pukul 6? Jadi saya tanya perempuan, boleh ke kalau habis pukul 6? Tu. Jadi orang yang berhikmah jangan hanya dengar perkataan. Perkataan kata boleh. Kan? Kena dengar juga intonasi. Okey. Tu okey. Okey, itu tak okey. Walaupun dia kata okey. Yang bahasa tubuh pula, okey. Yang tu tak okey. Kan? Jadi maknanya dakwah tak bukan habis pukul 6, habis pukul 5 insya-Allah ya. Sajalah saya sebutkan macam tu sebab nak tengok pada tuan-tuan perempuan. Jadi maknanya intonasi 30%, kata Stephen Covey. Saya pinjamlah kata Stephen Covey ni. Kata-kata 10%, intonasi 30%, bahasa tubuh 60%. So orang yang berhikmah ialah orang yang bukan hanya fokus kepada apa yang dikata, tetapi intonasi. Boleh ke kita mesyuarat petang ni ya? Saya minta maaf lah balik lambat hari ni pukul 5. Itu je masa yang ada, kita kena mesyuarat. Boleh ke? Boleh. Semua kata boleh? Memanglah semua kata boleh, tapi bunyinya bagaimana? Boleh. Itu betul. Okey, itu tak okey. Dalam keadaan muka, okey. Itu tak okey. Dia punya bentuk segalanya, maka kita kena berikan perhatian kepada benda-benda ni tadi. Apabila mendengar dengan hikmah, maknanya dengar bukan hanya apa yang diperdengarkan, tetapi dengar juga apa yang tidak diperdengarkan. Yang tidak diperdengarkan itu disampaikan melalui intonasi dan bahasa tubuh. Ya, jadi maknanya itu kesan daripada pembawaan suara dan juga penampilan fizikal kita. Dan disebutkan ya, seburuk-buruk suara itu adalah merupakan suara keldai. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, habis dah sampai kepada yang hujung nasihat daripada Luqman kepada anaknya. Di hujung ini ada sedikit rumusan yang saya telah himpunkan pada menyatakan bahawa nasihat Luqman kepada anaknya, kalau dilihat daripada implikasi pendidikan, maknanya untuk bentuk satu manusia, pembentukan itu mesti cover 4 perkara, iaitu fizikal dia, kemudian intelektual dia, yang ketiganya ialah emosinya dan juga hubungan sosial dia, manakala yang keempatnya ialah berkenaan dengan, yang paling utamanya ialah kerohanian dia ataupun spiritual dia. Itu dia punya dimensinya. Dengan menjaga keempat-empat perkara ini, mudah-mudahan kita berjaya menjadi a balanced man, ya? A balanced person. Seperti yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, wal arda madadnaha wa alqaina fiha rawasiya wa ambatna fiha min kulli syai'in mauzun. Kata kuncinya mauzun, ya. Dan bumi ini telah kami bentangkan dan kami letakkan padanya gunung-gunung yang kukuh berdiri, serta kami tumbuhkan padanya tiap-tiap sesuatu yang hidup di atasnya dengan secara yang mauzun, seimbang. So dalam kehidupan ini memang cabaran kita ialah mencari keseimbangan dalam semua aspek. Keseimbangan fizikal, keseimbangan intelektual, keseimbangan emosional, keseimbangan sosial dan juga keseimbangan kepada spiritual. Apabila ada sahaja yang tak kena dos dia, maka akan berlaku macam-macam lah. Kalau fizikal dilebihkan berbanding dengan yang ini, akan tersasar. Kalau intelektual dilebihkan berbanding dengan emosional, akan datang masalah. So semuanya kena balance. Paksinya ialah pada spiritual. Apakah dia spiritual? Ini adalah yang telah kita sebut. Apabila disebutkan tentang akidah, ya, yang jangan mensyirikkan Allah, nasihat-nasihat Luqman kepada anaknya menjelaskan siapa dia, siapa Allah, jelas tujuan hidupnya, membantu dia untuk mempunyai sistem nilai yang betul. Orang yang hatinya bersih daripada syirik dan bulat keyakinan kepada Allah akan mempunyai keyakinan diri yang tinggi. Ya, keyakinan diri dan keyakinan kepada Allah tu berkadar terus. Tidak mungkin seorang yang tinggi keyakinan diri lemah keyakinan kepada Allah. Tidak mungkin seorang itu rendah keyakinan dengan Allah itu mempunyai keyakinan diri yang tinggi. Dia biasanya akan bersama-sama. Kalau orang yang tinggi keyakinan dengan Allah, dia akan tinggi keyakinan dirinya. Ya. Kemudian spiritual juga memberikan burning desire, ya, kegairahan, keinginan yang membara untuk sesuatu benda itu dapat dibuat, kerana dia adalah untuk serve apa yang kita percaya, bukan sekadar apa yang kita tahu dan kita dengar.
Kemudian akidah juga membantu seseorang itu untuk mengelakkan dirinya daripada stres. Seperti mana yang disebutkan dalam ayat surah Al-An'am ayat 82 yang telah catat di awal dulu, kata Allah Taala, allazina amanu walam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan hatinya tidak bercampur aduk, keimanannya tidak bercampur aduk dengan syirik, maka orang itulah yang dalam hidupnya dia mendapat keamanan dan mendapat petunjuk daripada Allah Ta'ala, dan dengan spiritual mendatangkan kepada kesejahteraan akhirat. Kekuatan intelektual memberikan kepada kita tentang keupayaan untuk berfikir agar nakal dan akal. Nakal ini maknanya nas Al-Quran, hadis Nabi SAW dapat mesra dengan akal. Kerana nas-nas ini untuk diimplementasikan dalam kehidupan, dia memerlukan kepada cara berfikir yang betul. Sebab itu datangnya